Topik pada malam ini ialah apa rahsia 7 daripada yang saya boleh share dengan you, ketupat, lemang dan nasi lemak. Okey, dah boleh mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar mercun tu, you relax aja, okey? Number one, kenapa saya nak cerita tentang ketupat, lemang dan nasi lemak? Siapa tahu? Cepat. Sebab ini makanan kegemaran dan makanan kebiasaan kita waktu kita beraya, terutama sekali ketupat dan lemang lah. Nasi lemak tu optional, selalunya itu untuk hari-hari lain. Kebiasaan waktu yang pergi bekerja, kadang-kadang tak kena nasi lemak tak boleh kerja, betul? Ataupun kita yang hari-hari selalunya bila saya menceritakan D&D diet, kita bawanya ke waktu yang cheat day dulu, tapi sekarang kita panggil treat day. Tapi takkanlah hari raya punya pasal ni, hari pertama, kedua, ketiga kita nak kata hari cheat day kan. Ni hari kita merayakan. Tak mungkinlah kita gunakan cheat day. Tapi sebab ilmu pada malam ni ialah sebenarnya ada rahsia yang baik. Saya ulang, rahsia yang best untuk lemang, ketupat dan nasi lemak. Mau dengar tak? Okey. Jadi anda kena dengan hati terbuka dan ambil yang mana yang baik. Lepas tu kalau anda rasa sesuai, anda cuba dulu. Kalau tak, kalau dia tak berhasil, anda jangan risau. Dia masih lagi kita boleh tukar balik kepada D&D diet yang original. Sebab apa? Yang original mengatakan jangan terlalu banyak makan benda-benda yang berkarbohidrat refined. Maksudnya berkarbohidrat yang seperti nasi putih, roti. Of course lah, kalau biskut, kuih-kuih dan sebagainya tu memang tak boleh lah. Suatu hari raya ni kalau you terlalu banyak makan kuih ataupun dengan buatan-buatan yang kering pun, termasuklah kalau tak berhati-hati, banyak sangat gula dalam kuih-kuih raya. Betul-betul? Right. So balik kepada cerita ketupat tadi. Kita mulakan dengan boleh ke tak boleh. Nombor satu, kita makan. Sama ada hari cheat day atau bukan cheat day. Saya gunakan perkataan treat day. Hari kita melayan diri kita, memberi hadiah pada diri kita. Kalau you dah disiplin betul-betul, boleh tak 2 kali seminggu. Bahkan hari ni saya nak cerita kalau 3-4 kali pun, kalau you buat betul-betul yang saya cerita ni, boleh 3-4 kali seminggu. Bahkan orang nak makan hari-hari pun, kalau sikit-sikit, kalau ikut dia punya jumlah yang betul, okey. Nombor satu ialah di antara pulut dengan beras pulut dengan beras biasa, beras putih, dengan beras putih juga yang dibuatkan nasi lemak, yang mana yang lebih tinggi dari segi, kalau orang belajar sains dia kata glycemic index. Pernah dengar perkataan glycemic index? Glycemic index ni makanan mana antara beras pulut ataupun ketupat lemang dengan nasi biasa, ataupun kita banding dengan nasi lemak dulu, lepas tu dengan nasi biasa. Rupa-rupanya dengan ni nasi biasa pun tinggi daripada gula. Gula, kalau glycemic index, siapa yang dah lupa GI, glycemic index tu maksudnya betapa cepatnya setiap kali kita makan makanan, dia menaikkan gula dalam badan kita. Berarti lagi tinggi GI dia, lagi cepat dia naik. Mendadak macam tu. Contoh, kalau kita ambil katakan beras pulut lah. Beras pulut yang dalam perbandingan 3 ni, dia tiga-tiga dia yang paling tinggi. Tetapi nanti sekejap. Berarti kalau you makan beras pulut tanpa you faham, you akan rasa macam GI dia hampir dekat 85, 90. Ada orang kata sampai 100. Bandingkan dengan gula. Gula baru berapa saya kata? Gula baru 60, 65. Jangan main. Anda mesti ingat gula pasir tu dekat 100. No, yang tu glukos. Okey, yang tu glukos. Okey, sebahagian daripada gula pasir. Gula pasir ada sukros dan gula pasir atau namanya sukros, ada glukos dan fraktos. Faham? So glukos tu 100. Kalau gula pasir dicampur dengan fraktos tu, dia jadi 65. Jadi beras pulut dia tinggi daripada gula biasa. So dia lebih kurang 80, 90, 100. Bergantung kepada jenis apa. Beras pulut kan ada banyak jenis, variety, dia punya teknologi agriculture sekarang kan tukar-tukar, yang beras panjang lah, beras pendek lah. Okey, lepas tu datangnya apa yang dipanggil apa saya nak kata tadi, beras putih. Beras putih tu antara 70 hingga 80. Saya ulang, 70 80. Berarti dia tinggi lagi daripada gula biasa, tapi dia bawah daripada beras pulut. Nanti sekejap, jangan takut ya. Lepas tu kalau bawah lagi, pernah dengar parboil tak? Parboil. Yang mahal tu kan, kalau nak beli beras mati pula tu lagi mahal. Parboil dan beras mati pula tu, sebab glycemic index dia bawah pada 40.
Sebab tu dia mahal. Dan selalunya kalau orang nak jaga diabetes, nak kuruskan badan, dia ambil parboil. Parboil ni maksudnya dia dah steam semalaman padi tu. Bila padi tu dah pecah-pecah sikit, besok pagi dia akan tukar, dia keringkan. Lepas dia keringkan, dia buang dia punya kulit tu kan. Dalam tu masih lagi brown-brown, yang tu dia panggil parboil. Yang tu among the best lah. Tapi malam ni kita di sebagai hari raya ni, boleh tak kita makan ketupat ataupun kita makan lemang? Nasi lemak tu sabar sekejap, okay? So habiskan ketupat dengan lemang dulu. Memang jawapannya ialah walaupun tinggi kalau beras tu sahaja, kalau direbus sahaja, tapi kalau dia masuk dengan santan, saya ulang, kalau dia masuk dengan santan, dia akan jadi rendah dia punya glycemic index. Itu trik dia. Orang tak faham. Ada kajian, kalau tak salah saya, di Indonesia kot, sebab kita kan negara-negara yang makan nasi ni. Dia kata kalau kita cuma masuk lebih kurang 1 atau 2 sudu minyak, terutama sekali minyak kelapa lah, kan santan ada minyak, betul tak? Dan memang dia dari kelapa pun. Jadi kalau santan ataupun minyak yang masuk dalam nasi, maksudnya dalam beras pulut ataupun beras biasa, beras putih ni, dia jadikan katakan lemak lah. Ketupat kan lemak, santan dia masukkan, lepas tu lemang pun sama. Kalau nasi lemak pun sama masuk santan. Bila masuk santan ataupun masuk minyak kelapa, dia akan menurunkan glycemic index sebanyak 60%. Ui, dahsyat tu. Katakan tadi saya kata kalau beras pulut hampir 90 atau 80 lebih lah. Kan, kalau nasi biasa yang dijadikan nasi lemak pun dah dekat 80, katakan 78 lah. You turunkan 60%, ataupun tok 160 lah, mungkin orang tak percaya kot, 50%. Jadi you bawah daripada gula biasa. Kan? Okey, ambil 80, kalau turunkan 60% dah dekat 35 je tinggal, ataupun kot lah orang kata terlalu rendah, dok you tekankan, ambil 40 rendah daripada gula biasa by 25 unit dia. Jadi secara anda supaya tak confuse ni, pendekkan cerita, kenapa saya benarkan diri saya sekarang makan ketupat ataupun makan lemang atau nasi lemak adalah disebabkan pelajaran terbaru apabila kita campur dengan syarat ada santan ataupun ada minyak kelapa. Kok you nak campur olive oil tu semua tu boleh lah kan, no problem. Nak masuk sachainchi oil atas lagi boleh sebab ada omega 3 semua. Tapi yang menukar wajah molekul beras-beras ni ialah apabila you masak dia sekali dengan santan. Lepas tu kalau you rajin, you spray sikit minyak ke atas ataupun you curah sedikit 1-2 sudu minyak, buatlah. Memang dia akan jadi setengah daripada glycemic index, yang sampai kalau you diabetes pun buat perangai macam ni, maksudnya makan yang berlemak saja. Lagi lemak, lagi bagus dia punya glycemic index akan turun. Kenapa? Siapa tahu? Sebab bila dia serap, bila you masak, bila you masukkan jadi ketupat, jadi lemang, dah lah pula tu. Kalau ketupat palas, you panggil apa? Ketupat palas ya. Ketupat yang buat dengan daun palas tu kan. Bukan nasi impit nasi impit tak pakai. Nasi impit dia naik balik. Nasi impit dia naik balik, dia punya maksudnya macam nasi putih biasa pula lah, tak adalah dia punya untungnya kan. Jadi kita nak belajar makan sambil menikmati makanan orang panggil tradisional kita rasa sedap, lemak lagi semua, lepas tu ada kacang lagi. Anda tahu tak bila you masak atau you rebus atau you steam ketupat ataupun you bakar lemang dalam buluh tu dengan daun pisangnya dalam, dengan santannya lagi, garam lagi, betul tak? Garam semua tu bagus tu. Lepas tu apa lagi yang masuk? Setengah orang kalau ketupat tu dia masuk ada lagi lah macam-macam dia masuk. Kadang-kadang dia masuk halia tak? Kacang, garam. Kalau nasi lemak macam-macam lah dia boleh masuk lagi kan, halia lah, bawang lah, apa lagi, bawang merah, halba, dia daun pisang semua tu. Jadi bila you steam, kalau nasi lemak pun you letak daun pisang kan supaya lubang-lubang tu ditutup. Lepas tu you steam. Bila you masak ataupun you panaskan daun-daun ni dan you bakar buluh tu,
dia punya zat boleh masuk. Yang ni yang kita tak belajar dulu. Orang tua-tua dulu dia tak cerita. Saya pun tak belajar. Tapi bila kita lagi lama, lagi boleh dengar orang lain cakap, dan yang boleh diharap dia punya sumber ilmu tu, maka rupa-rupanya inilah dia. Kenapa orang tua-tua dulu sihat walafiat, walaupun dia makan ketupat, dia makan lemak. Saya tak mau cerita rendang tu semua lagi. Okay, yang tu pun dengan serat-serat dia, dengan serai dia, dengan dia punya apa lagi, bunga kantan dia. Jadi tuan-tuan sekalian, saya nak cerita pada anda, daun pisang, batang buluh tu dengan daun palas semua tu, bila kita rebus dia, kita bakar semua tu, dia masuk sekali ke dalam nasi ataupun dalam beras tu. Faham? Yang itulah yang menjadikan kita ada 7 rahsia yang saya nak bagi sekarang. Ready? Nombor 1, dia boleh membantu you punya jantung. Berarti dia mengawal kesihatan jantung. Best tak? Jangan main. Dia boleh mengurangkan LDL dan meningkatkan HDL. Yang ni you pernah dengar lah, good cholesterol, bad cholesterol, dia balance kan. Sehinggakan dia boleh control blood pressure dan juga menghindari daripada masalah stroke. Dahsyat tak dahsyat? Okay. Wah, you dah mula fikir, aku makan dekat 2 batang lemang dah 2 hari ni. Yang tu bahaya. Saya belum cerita apa-apa, you dah ada fikir, aku tak cukup lagi ni, baru 2 batang, besok nak lagi sebatang makan. Mana boleh. Maksudnya makanlah setakat yang patut. Kita ni kalau makan sebenarnya paling tinggi 3 ketul. Betul tak? 3 potong, ataupun kalau ketupat yang dah diikat elok tu, paling banyak 2 ketul lah kot. 2 ikat tu. Kalau lebih daripada tu, kalau you dah umur 50 ke atas, memang kita lahap betul lah. Betul tak? Tak salah lebih-lebih. Sebab apa? You dah makan sikit dengan daging semua tu kan, dengan rendang semua tu. You tunggulah 10-15 minit, you akan kenyang. Sebab apa? Bila pulut-pulut ni dia masuk ke dalam, kan pulut ni dia ada yang dipanggil amylopectin dengan kalau yang beras biasa dia ada 2, amylopectin dan amylose. Kalau beras pulut sahaja dia cuma ada amylopectin. Nama-nama ni tak payah ingat, tapi membuktikan dia dah ada starch, kanji-kanji yang terbaik untuk melambatkan proses naiknya gula. Dia macam orang panggil resistant starch. Pernah dengar tak resistant starch? Macam nasi sejuk tu, yang orang selalu recommend kalau nak makan nasi, you biar dia sejuk besok pagi, masuk dalam peti ais, yang tu you tak akan naik gula you. Dia sebab boleh bertukar kalau semalaman you simpan dalam jadi nasi sejuk tu. Dia samalah nasi sejuk dengan pulut ni, kan jarang orang makan pulut tengah-tengah panas, tu tak? Dia disejukkan dulu, jadi cantik. 1 untuk jantung, nombor 2 untuk weight management, untuk jaga berat badan. You jangan risau, makanlah, okey. Tapi saya percaya you tak boleh makan lebih pada sebatang dalam perayaan ni. Okey, paling-paling pun 2-3 potong lemang atau 2-3 ketul ketupat, paling banyak lah, tahu tak? Jadi you tak akan dibenarkan makan kuih-kuih biskut-biskut raya tu, yang tu memang out lah. Lepas tu tenaga meningkat sebab dia kalori dia bersesuaian. Setiap orang kata 6 sudu nasi ni atau pulut ni, kalau 6 sudu tu you faham lah, 6 sudu makan, okay? Dia lebih kurang 150-170 kaloris. So selalunya you sekali duduk lebih kurang 300 kalori sekali duduk, dengan rendang semua tu ataupun dengan masakan kuah kacang tu. Hati-hati sikit sebab setengah orang tu banyak sangat gula pula. Tapi apa pun, sederhana, insyaAllah dia tidak memudaratkan. Jangan syarat, jangan lebih pada 2-3 ketul sekali duduk. Faham? Seterusnya, you punya diabetes disebabkan dalam minyak ni ataupun dalam santan ni kan ada MCT oil. MCT oil memang terkenal untuk jaga apa? Jaga diabetes. Bagus. Untuk orang yang dah dewasa, takut nyanyuk, Alzheimer's, dementia, insulin punya rintangan kan, insulin resistant tu dia akan bantu. So you tak usah takut sangat. Seterusnya, ni tak berarti saya lepas ni nanti hari-hari pula you tibai. Dia mesti sederhana, relax, okey. Kalau dibanding dengan beras putih biasa, saya cerita ni, lebih baik you ambil pulut yang berbentuk lemang dan ketupat. Kalau pulut saja tanpa santan, out. Saya ulang, kalau tak ada santan, out. Tak ada letak minyak apa-apa, out. Okey. Out tu maksudnya tak boleh lah. Dia ada antibakteria pun, antivirus, anti kulat. Memang zaman-zaman sekarang ni nak tingkatkan immunity, ni dia.
Wah, kalau saya cerita macam ni mungkin you rasa macam, weh, dok, kalau macam tu kita salah hari bulan dulu. Bukan salah, tapi kita tak belajar tentang bila kita masak dengan santan tu. Itu isu malam ni. Bila kita kombinasi dia dengan minyak yang baik, terutama sekali malam ni kita cerita dengan santan. Santan tu boleh apa lagi, bantu untuk lawan radangan. Bila dia boleh lawan radangan, banyak juga penyakit yang boleh kita improve. Itu sebab tadi siapa abang tu kata dia daripada umur form 5 sampai sekarang body weight dia maintain je. Alhamdulillah lah, kadang-kadang genetik pun mainkan peranan juga. Okay. Namun siapa yang ada masalah katakan bone, dia di dalam santan ni bila kita kombinasi dia masuk serap dalam beras kita tu, dia kan ada kalsium, ada iron, ada potassium, magnesium, omega 3 sedikit pun ada, dia ada vitamin D lagi. Masya-Allah. Yang ni macam saya tak percaya pula sebab vitamin D ni selalunya susah nak dapat, tapi dia ada sedikit. Lepas tu dia ada inilah lauric acid, monolauric, semua tu yang daripada apa yang dipanggil MCT oil kan. Lepas tu dia ada banyak serat, dia ada vitamin B lagi, dan dia memang terkenal dengan orang kata iron pun. Jadi kalau anemia, ini bantuan kita. Dari sehari ke sehari kita makan, kalau ada masa you minum sekali dengan santan. 2 kali sehari orang kata, kalau dapat setengah cawan pagi, setengah cawan malam, beres. Lepas tu you tuang lagi apa tu santan tu atas you punya Coca-Cola, nak buat perangai baru, okey, tuang atas lambang you, tuang atas you punya macam buat bubur hitam tu. Sebab tu bubur hitam nanti lain kali saya cerita, boleh. Lepas tu ada masalah, kalau ada masalah blood pressure, thyroid problem, ada masalah kulit yang tak lembap, semua tu ini jawapannya. Untuk rambut lagi, ada mereka yang ada ulcer, tahu tak, ada sakit gastrik atau sakit GERD ni, sakit-sakit kembung semua tu, ni jawapannya. You ambil makanan-makanan yang bercampur dengan santan. Tiga-tiga ni, nasi lemak, lemang dengan apa saya kata, dengan ketupat tu, terutama sekali yang berbalut dengan daun pisang yang dibakar dengan buluh, masuk lagi daun pisang dalam tu tak, dengan daun palas lagi, semua daun-daun yang menghijau bila direbus, di steam dan dibakar, semua tu dia bertukar. Kepanasan tu membawa vitamin, mineral, ada lagi antioksidan, dalam daun-daun yang menghijau ni masuk ke dalam beras kita tu. Last kali ialah bagi mereka yang ada, kalau lelaki tu prostate pun boleh kita bantu. Ada orang ambil ni untuk fat burning pun. Dahsyat sebabkan santan tu. Dan kita tahu masalah saraf dan juga masalah metabolisme, meningkatkan metabolisme, increase your metabolism. So all in all adalah pengetahuan baru bagi kita semua. Trik dia ialah, dia punya magicnya ialah you kena campur dengan santan. Kebetulan ramai orang kalau kat kampung dulu dia kukok sendiri, tahu, dia kukok ni maksudnya dia sagat sendiri dia punya apa, kelapa tu, dia perah sampai berkati-kati tu, dapat fresh susu yang first press tu. Dia tak main lah 3 kali perah semua, paling-paling 2 kali perah je. Lepas tu you ingat tak, kita buang kutu beras, kita kena buang dulu, kena ayak dulu sebagainya. Sebab sekarang ni terlalu banyak dia letak bahan-bahan pengawet semua tu. Itu sebabnya beras tak bagus, dah lah glycemic index tinggi, dah lah dia masuk pengawet lagi. Setengah orang kata bahan tu beracun pun ada. Persatuan Pengguna Islam Malaysia dah pernah buat kajian dulu, kata sebahagian daripada sebab itulah beras tu sampai 2-3 tahun masih bersih putih je, sebenarnya dah tak ada apa lagi dah. Jadi kita ambil manfaat ataupun ilmu pada malam ini. Saya mengharapkan anda makan secara sederhana, walaupun saya kata boleh, sebab apapun kalau benda tu terlalu ekstrim, dia juga membawa benda-benda yang kurang baik lah. So jangan lupa kepada daun palas, setengah orang buat dengan daun kelapa pun, setengah orang buat dengan daun pisang, semua-semua tu jangan dibuang, biar dia resap. Kalau bungkus dengan daun pisang pun baik. Jangan, saya lupa, jangan pakai plastik langsung, okey. Kan setengah orang masak ni lah, pulut-pulut ni semua zaman moden ni dalam tin lah, dengan plastik lah, tak sah. Itu semua cari naas, betul-betul. Semua biar dia berganding bau dengan yang alami, natural. Okey, cukup dulu saudara-saudara sekalian. Saya ucapkan terima kasih.
Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Okay, bye.